Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina biqada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Terima kasih Al-Fadhil saudara pengacara majlis yang saya hormati Datuk Muhammad Syahid bin Ismail, pegawai daerah Raub. Yang saya hormati juga Al-Fadhil Ustaz Muhammad Amin bin Abdul Muttalib, pegawai agama Islam daerah Raub. Para pegawai ahli jawatan kuasa Masjid Sultan Abu Bakar, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita akan membawakan satu tajuk moga-moga bermanfaat, iaitu merdekakah kita. Hadirin hadirat sekalian, tepat jam 12.30 malam 31 Ogos tahun 2022 nanti, kurang lebih lagi 12 hari, genaplah 65 tahun kita telah bertuankan bangsa sendiri. Merdeka dia tidak hadir secara magik. Merdeka ini dia tidak hadir dengan jampi serapah abrakadabra simsalabim puh terus merdeka, tak. Merdeka ini kita dapat dengan air mata, keringat, darah, bahkan nyawa nenek moyang kita. Maka perjuangan mereka perlu kita hargai. Soalnya pada malam ini, benarkah kita ini telah pun merdeka? Apa indikator kemerdekaan? Inilah yang akan kita lihat. Pertama, kita melihat kemerdekaan itu yang dikatakan benar-benar merdeka adalah merdeka dari segi jiwa. Orang tua-tua dulu berpesan, pertama, berdaulatlah kita dalam politik, berdikarilah kita dalam bidang ekonomi, dan berperibadilah dalam kebudayaan. Nenek moyang kita dulu dijajah, tetapi jiwanya merdeka. Lawan tetap lawan. Orang sekarang merdeka tapi jiwa dijajah. Dijajah handphone, dijajah main game, dijajah makanan Korea, roti canai, benda begitulah. Orang kita jiwanya tak merdeka. Nak berdiri masa dengar lagu negaraku pun tak sudi. Dia minta mengibarkan jalur gemilang pun porak-peranda sekali, sampai perlu disaman, didenda barulah boleh nak dikibarkan. Inilah dia yang kita katakan belum merdeka. Secara fizikal, ya. Secara spiritual, rohani, semangat, masih belum. Sedangkan kemerdekaan hakiki itu adalah apabila kita melepaskan diri dari jadi hamba kepada makhluk. Tak jadi hamba kepada kereta, tak jadi hamba kepada pangkat, gelaran, apatah lagi jadi hamba kepada musuh-musuh Islam. Kalau kita rujuk balik pesanan tentera Islam kepada seorang panglima Rom yang begitu terkenal, ada satu orang panglima namanya Rostam Farrokhzad.
Rostam Farrokhzad ini Commander-in-Chief of the Sassanid Persian Forces. Dia ini seorang panglima yang luar biasa, memimpin 80,000 angkatan tentera, dan dia ada pasukan 33 gajah perang. Dalam satu peperangan dipanggil Ma'rakah Al-Qadisiyah ataupun Battle of Qadisiyah pada bulan November tahun 636, sebelum berlaku peperangan telah berlaku satu dialog antara Panglima Rostam Farrokhzad, Panglima Parsi, dengan seorang sahabat Nabi namanya Rabi'i bin Amir bin Khalid bin Amru Al-Asidi At-Tamimi radhiyallahu anhu. Rabi' bin Amir ni tuan-tuan, dia bukannya panglima besar. Masa tu panglima besar 4 bintang Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid dia banyak jeneral bawah dia. Dia ada panglima Medan, dia ada panglima 2 division, panglima 3 division, ada panglima brigade lagi, banyak lagi yang besar-besar, 2 star, 1 star. Tapi yang dihantar masa tu kena je. Bawah dia ada Sa'ad bin Abi Waqqas, Musana ibn Harith, Huzaifah al-Yamani, Nu'man bin Muqarin, ada Abu Ubaid, ada Hisham bin Utbah, ada Abu Layla, dan dia ada panglima GGK, dia ada grup gerak khas namanya Qaq' ibn Amru radhiyallahu anhu. Ni panglima Green Beret. Qaq' ni dia ni panglima SOF sejak pada zaman Sayyidina Umar, Special Operation Forces. Dia pernah musnahkan unit tentera elit Parsi di Kazima. Zaman itu Khalid Al-Walid menubuhkan satu unit elit, yang mana kerja unit elit ni bunuh panglima musuh. Kerja je tu je, jangan sibuk benda lain. Dalam mana-mana perang cari kepala. Khalid Al-Walid sendiri 21 orang panglima perang mati di tangan dia. Tangan kosong, tak pakai senjata. Memang handai betul Khalid Al-Walid ni. Dia ada ramai panglima, tapi yang dihantar kena je. Tuan-tuan lieutenant kena ke Amru ini. Dihantar pegawai biasa saja pergi berunding dengan seorang panglima Parsi terkenal Rostam Farrokhzad. Dan orang Islam masa itu memang digeruni oleh orang Parsi. Kita dengan Parsi ni berperang dengan Empire Parsi Sassanid selama 9 tahun, 8 peperangan besar. Antaranya perang berantai Zatus Salasil ataupun Battle of Chains. Kita pernah perang dalam Ma'rakah Qadisiyah, dan banyak lagi peperangan-peperangan yang hari ini dijadikan subjek kajian di sekolah-sekolah ketenteraan. Panglima-panglima Parsi pula bukan calang-calang. Kalau tuan-tuan rujuk cerita-cerita filem Hollywood, cerita tentang Parsi dan Rom, muncul Hormuz, Indazago, Rostam Farrokhzad, Bahman Jadu, Karans bin Karyans, Aqaq bin Qais, Shirazad, Abdul Aswad, Abdul Masih, Jaban, Abjar, Mardan Shah, Pirozan. Ini semua panglima-panglima handal. Dan orang Islam berhadapan, kita orang Islam hampir 90,000 orang tentera berhadapan dengan kurang lebih 250,000 tentera Parsi. Dan yang terkorban di pihak orang Islam ada 15,000 tentera, yang terkorban di pihak Parsi ada 150,000 tentera Parsi. Memang sengit saingan antara Islam dan Parsi. Ketika Rostam panggil tentera Islam datang, kenapa awak datang nak kacau negara kami? Khalid Al-Walid hantar anggota level Rabi'i. Ketika itu orang Parsi goyah. Goyang, tuan-tuan, goyang. Hantar kena ya, goyang. Rostam tanya dia, "Bapa engkau datang tempat aku? Kenapa engkau asyik mengacau kita orang Parsi?" Apa jawab Rabi'i bin Amir? Kata dia, "Allahu ta'asana linukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadatillah wahdah wa min daikid dunya ila sa'atiha wa min judil adyani ila adlil Islam." Ringkas je ucapan dia. Kami datang untuk membebaskan kamu dari jadi hamba kepada manusia, supaya kamu jadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami datang untuk membebaskan kamu dari dunia yang sempit ke dunia yang lebih luas.
daripada kezaliman agama kepada keadilan Islam. Ringkas je ucapan dia. Rostam ketika itu dia hormatlah kepada seorang tentera biasa, boleh beri satu kata-kata yang sangat bermakna. Kami datang bukan nak menjara harta awak. Macam orang putih datang ke tanah air kita, dia bukan sekadar mengambil harta di negeri kita, khususnya di Pahang ini. Bukan ambil, sikat. Sikat ni apa perangai sikat? Sikat. Apatah lagi sikat kutu sampai ke bawah dia ambil. Tak ada benda tinggal. Sikat. British menyikat harta negeri Pahang. Rauk lipih, hok emas berkoyang-koyang, berauk-rauk, habis sikat dia. Apa yang ada di London tu semua harta nenek moyang kita belaka, daripada duit-duit kita belaka. Disikatnya. Tapi orang Islam beritahu pada orang Parsi, kami datang bukan nak harta awak. Kami datang nak membebaskan manusia daripada jadi hamba manusia kepada menjadi hamba Allah. Itu matlamat besar merdeka. Begitu kuat para sahabat berpegang kepada semboyan ini, hingga kan dalam beberapa peristiwa perang yang lain, ada di kalangan musuh yang minta diskaun pun ada. Ada peristiwa satu dialog antara Ubadah bin Samit yang merupakan utusan kepada Panglima Amru al-As, yang mana Amru ni diutuskan oleh Umar al-Khattab. Umar di Madinah, Amru al-As ada di Mesir. Berlaku konflik dengan Maukukis, seorang gubernur wakil Rom di Mesir. Mesir masa tu di bawah Rom. Jadi dia punya gubernur nama Maukukis. Jadi Omar beritahu kepada Amru, engkau kirim salam kat dia, kalau nak selamat dunia akhirat, buat perangai molek-molek. Khabar dia Omar kirim salam. Amru dia hantar Ubadah bin Samit, engkau tolong pesan pada Maukukis. Maknanya 3 lapis wakil. Maka Ubadah bin Samit pun pergilah berjumpa dengan Muqawqis. Ubadah bawa jumpa dia, pesan 3 perkara. Ud'uhum ilal Islam, fa inhum abau fasalhumul jizyah, fa inhum abau fasta'in billah wa qatilhum. Kata Ubadah Samit, bos saya pesan maulah masuk Islam. Itu je, maulah masuk Islam. Kalau awak tak ambuh masuk Islam, bayar cukai, jadi rakyat yang baik. Jangan cakap banyak. Orang keluar undang-undang ikut, suruh kibar Melera kibar, suruh buat sembok Jawi ikut. Engkau jangan mengada-ngada, dengar sikit cakap orang. Tapi kalau degil juga, minta tolongan Tuhan, sebab kita akan berlawan. Dia pesan gitu je. Al-Muqawqis dia siap tanya, afala tujibuna ila khaslati ghairi hazil khisalis salas. 3 syarat ni wajib ke kena ikut? Tak boleh diskaun langsung. Diskaun lah sikit. Ketika itu farafa'a Ubadah yadaih, dia angkat tangan tinggi-tinggi. La wa rabbus sama wa rabbu hadhil ardi wa rabbu kullu syai'. Oh tidak, sekali-kali, demi Allah Tuhan yang berkuasa di langit, di bumi dan segala yang sesuatu dia berkuasa. Malakum indana khaslata ghairiha fakhtaru la anfusikum. Minta maaf, kata dia, tentukanlah pilihan awak sekarang, sebab awak dah tak ada pilihan lain. Nak Islam ke nak dengar cakap kita orang? Kalau tak mau Islam, dengar cakap kita orang. Kalau dua-dua tak nak, mau kita bertumbuk. Maka akhirnya Muqawqis tunduk. Dulu jiwa kena kuat. Ini merdeka sebenar.